you know, yesterday was the 25th anniversary. Semalam adalah ulang tahun, so-called ulang tahun ke-25 reformasi. Tapi semalam di Batu nisankan reformati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. What else has been happening this week? I don't Slow news week. Well. Syaril, susah sikit nak transisi sebab kita bincang benda yang peribadi tadi, tapi the show must go on and I'm sure my aunt would want us to carry the show on also. Syaril, saya tak pasti Syaril waktu sekolah bila diberi soalan dalam mata pelajaran matematik ataupun fizik, soalan yang melibatkan formula yang sukar, ya, dan kena beri jawapan. Kadang-kadang kita malas nak tulis formula tu, malas nak tulis how you get to the answer. Dan ada kalanya sebab saya kadang-kadang pelajar yang nakal, saya letak jawapan saja, lepas tu saya tulis QED, Quod Erat Demonstrandum. Perkara yang nak dibuktikan dah dibuktikan. So pernah you came across QED? Yes, saya. QED kan, maknanya bukti dia self-evident. Yeah, the proof is proven already lah. The truth is proven already. Jadi saya nak supaya kita tengok semula dengar semula satu ucapan yang telah pun saya buat sewaktu kempen pilihan raya umum yang lepas pada bulan November. Kita play dulu klipnya. KJ ke Anwar? Siapa yang ada rakaman telefon ni dengan Anwar? Saya ke Zahid? Jadi fikir-fikirlah. Kalau nak tolak Zahid sangat, last you punya Pak Syekh sendiri yang akan ada deal dengan Zahid. Apa yang nak cakap nanti? Ya? Jadi jangan kacau Sungai Buloh. Sungai Buloh kita tentukan untuk Barisan Nasional. Jangan dengar soal cita-cita yang lain. Boleh? Itu yang pertama. Syaril, saya nak bagi tahu Syaril bahawa yang kita tengok dalam klip tadi tu adalah KJ daripada masa depan. Oh. KJ daripada hari ni. Hari ni tadi saya telah masuk ke dalam Doraemon punya laci ajaib tu. Saya masuk, saya time travel dan saya buat ucapan tersebut. Sebab itulah video tu QED. Apa yang saya cakap bahawa satu undi untuk KJ, satu undi untuk Zahid, tapi sebenarnya yang ada perjanjian ataupun deal telah pun dibuktikan. Ya, kita tak naklah buat tuduhan-tuduhan yang melulu, ya. Tetapi apa yang penting untuk kita sebut di sini ialah, Syaril, saya rasa ramai yang dah price in bahawa benda ni akan berlaku. Ramai yang dah tahu bahawa benda ni akan berlaku. At first, sebelum kabinet dibentukkan, ramai yang kata PMX dia tidak akan lantik Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Benda tu jadi. Lepas benda tu jadi, time moved on dan saya melihat ramai yang dah membuat kesimpulan bahawa apa yang telah berlaku semalam, iaitu kes Datuk Seri Zahid tidak diteruskan lagi, akan berlaku, dan ramai yang menunggu hari tersebut. Tetapi yang peliknya, Syaril, apabila ianya berlaku semalam, walaupun saya sebagai salah seorang daripada individu yang memang menjangkakan benda ni akan berlaku, saya masih lagi terkejut. Ya. Walaupun saya expect benda ni akan berlaku, tapi bila ia berlaku semalam, I was shocked. Were you shocked? Same. Walaupun expect benda tu berlaku, bila something like this happens, still ada shock value lah. Dan bagi saya KJ, tanpa terlalu emotif, saya fikir
memikirkan apa sebenarnya harapan kepada rakyat Malaysia yang tak ada pegangan politik parti. Bukan macam kita. Kita orang akan cakap macam-macam lah. Oh, ada kepentingan, ada history dan sebagainya. Okay, put KJ dengan Syaril aside. This is a question about negara ni dan masyarakat ni yang selama ini suka tak suka menganggap grup Pakatan Harapan, Anwar Ibrahim dan sewaktu dengannya sebagai the beacon of hope. In fact, KJ, if we are being honest, I don't know if you agree lah, tapi bagi saya, sewaktu kita dalam UMNO, aktif dalam UMNO, kita nak menunjukkan kita adalah golongan yang reformis, yang progresif. Maybe subconsciously we knew the standard that we were comparing ourselves with was Pakatan. Really? In the sense that you knew that we had to compete with them lah. Maknanya kita nak tunjuk pada orang yang reformis, yang progresif, yang ada pegangan demokrasi dan sebagainya, bukan hanya duduk kat Pakatan tapi ada juga duduk dalam UMNO dan Barisan Nasional. Like it or not, we were measured against the supposed reformist dalam Pakatan lah. Yang berdiri atas puncak gunung moral high ground lah. Correct. So that was their platform, and that was their high ground. Hari ini sebagai rakyat Malaysia, again, bukan yang KJ, bukan yang Syaril, tapi the public, right? Yang what is Malaysia now? We used to be a nation of hope. I don't think we are a nation of hope anymore. We're not a nation of hope. We're not a nation of principles. We're not a nation of ideals. We are a nation of compromises. Dan semalam KJ adalah reality bahawa kita adalah negara yang berasaskan kompromi. The grandest of all compromises. This was it. Because kalau, it's one thing if UMNO did it. Right? It's one thing if the party yang korang tak suka ni, yang cakap macam-macam tentang UMNO ni, kalau dia yang buat, sebab UMNO was never supposed to be this big democratic party. That was not its DNA, that was not its brand. We were trying to get to that point, whether you like us or not, we were trying. But that was not UMNO's brand. But Pakatan Harapan's brand was democracy, was good governance, tata kelola, all that good stuff lah. And now tata cloud is gone. Dan mana orang nak menaruh harapan lagi, KJ? Mungkin saya melompat sedikit because we will talk about this later. Again, sebagai public, meletakkan diri saya sebagai katakanlah saya duduk sebagai rakyat yang tak berparti, the other side pun tak best, KJ. Perikatan Nasional, we'll talk about this later. Macam-macam yang statement yang dibuat antara our last recording dan hari ni. So where is the hope? Nak hope pada PN pun payah. Nak hope pada PH dah tak ada. Nak hope pada UMNO macam tu. Nak hope pada muda pun kalah semua deposit. Keluar selama-lamanya lah. Is that do we do that? I mean, I know. Okay, I mean untuk pendengar dan juga penonton, semalam saya message Syaril begitu. Saya kata, kalau macam ni kita keluar selama-lamanya je lah. I mean, it's depressing. And maybe it was a spur of the moment remark. Jadi, but it is depressing. It's depressing. Because sebab, okay, Syaril, I mean, ramai juga yang tulis dalam media sosial, tak sabar nak dengar, keluar sekejap, mesti KJ akan ada field day dan sebagainya. Yeah, of course. Saya boleh hari ni, Syaril, kalau nak guna jargon, Schadenfreude. Saya boleh dapat kebahagiaan daripada kesusahan orang lain. Dalam konteks ni, yang susah adalah kerajaan lah, terpaksa nak jawab semua benda ni kan. But I don't feel any I feel sad. Saya rasa begitu sedih bahawa kita dah sampai tahap ni. Dan inilah harga yang perlu dibayar untuk whatever this government is. Untuk Anwar jadi Perdana Menteri. I mean, saya pun rasa kesian kepada Anwar sebab, yesterday was the 25th anniversary. Semalam adalah ulang tahun, so-called ulang tahun ke-25 reformasi. Tapi semalam dibatu nisankan reformati. Dan, I mean, this man has suffered, become Prime Minister, dan kalau kita tengok kepada arc character development, you surely want a good ending for him. And he has this to deal with. Dia kena usung benda ni. Syaril. Dan mungkin penyokong dia ataupun dia merasakan bahawa ini harga yang okey untuk dibayar, kerana dia akan jadi Perdana Menteri yang hebat dan dia akan menyelamatkan ekonomi Malaysia.
Dia akan buat macam-macam yang hebat untuk Malaysia, which remains to be seen. Dan kita again bukannya nak menidakkan itu sebagai potensi. If Malaysia succeeds, we are all happy. But kalau dapat itu pun, saya rasa apa yang berlaku semalam, benda yang orang takkan lupa. Dan mungkin kesilapan adalah merasakan bahawa let's do this now because election GE16 4 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Ya, saya setuju. Saya rasa ini kalau dalam istilah bisnes, ini kitchen sinking lah. But 2 points saja. First, I was hoping kitchen sinking tu buat benda yang berani dari segi dasar. GST if you want to bring back, subsidy rationalisation. That's what you should be doing early in the term, not this stuff. But True. point 1. Point 2, I don't know if people forget these things. I don't know, Syaril. Saya tengah cynical sekarang ni. You think Malaysians will forget? Dan saya berpendapat bahawa mungkin dalam perkiraan PMX dalam 3-4 tahun nanti orang pun dah lupa dah. Akan ada isu baru, akan ada skandal baru, akan ada play baru. Dan saya rasa dia buat perkiraan. I mean, he's a politician. He must have calculated this. Saya nak kitchen sink. Kitchen sink maksudnya benda-benda yang buruk kita lepaskan dulu. Lepaskan awal. Dan kita harap kemudian benda akan pulih lah. Macam biasanya kitchen sinking ni dalam korporat, kalau ada hutang-hutang, dia write off hutang tu dulu. Lepas tu tahun depan dia akan kembali jadi bersih lah. Boleh bina semula. Tunjuk balik keuntungan dan sebagainya. So kitchen sinking, I don't know. Tapi Syaril, sebelum kita cakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan apa yang saya istilahkan menggunakan sari kata daripada Don Henley, The End of the Innocence. Saya nak sentuh sikit tentang the details of this case. Sebab ramai yang tak faham. Malah bukan hanya orang biasa, tetapi saya ada baca semalam menteri sendiri yang cakap bahawa kenapa nak bising? Ya, mahkamah yang tentukan. Ya. Mahkamah yang bebaskan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Ni menteri sama yang meluluskan tak payah bertanding dalam pemilihan nombor 1 nombor 2 UMNO kan. Untuk selamatkan orang sama lah. I can't even bring myself to mention which menteri lah. Tapi orang pun tahulah menteri siapa ni ya. Dia kata kenapa nak bising? Lebih kurang kenapa nak bising sebab mahkamah telah bebaskan Zahid. Dan apa yang di-imply adalah ini benda yang samalah yang telah berlaku kepada Tan Sri Mahyudin. Di mana kes Jana Wibawa, Tan Sri Mahyudin telah pun kes digugurkan. Saya nak ceritakan sikitlah perbezaan antara kes Zahid dan Mahyudin ya. Dan saya nak explain. Ini bukan kerana saya ni jurucakap PN, tapi saya nak kena explain fakta di sinilah ya. Sebab ramai yang tak faham dan ramai yang kata Mahyudin dah bebas, samalah Zahid pun bebas. Pertamanya, saya nak bagi tahu bahawa kita perlu memahami fungsi semua pihak dalam sistem keadilan jenayah di Malaysia. Ya. Pertama, peguam negara mempunyai budi bicara penuh dan mutlak untuk mendakwa individu jika individu tersebut melanggar mana-mana undang-undang di Malaysia as per perkara 145 Perlembagaan Persekutuan. Kedua, setelah individu itu didakwa oleh peguam negara, individu itu of course berhak untuk dibela oleh peguam dan pendakwa raya yang dilantik oleh peguam negara mempunyai beban untuk membuktikan elemen-elemen jenayah yang didakwa atas beban bukti melampaui keraguan yang munasabah, beyond reasonable doubt ya. Manakala peguam bagi tertuduh hanya perlu menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Ketiga, ini penting ni, fungsi mahkamah is a referee. Mahkamah ni adalah untuk mendengar keterangan atau hujahan yang dikemukakan oleh dua-dua belah pihak dan membuat keputusan berdasarkan keterangan di hadapannya. Dalam kata lain, peranan mahkamah hanyalah bertindak sebagai pengadil. Mahkamah tidak terlibat dalam pendakwaan ataupun pembelaan individu tersebut. Jadi perbezaan antara kes Zahid dengan kes Mahyudin. Dalam kes Zahid, mahkamah telah putuskan bahawa beliau berdasarkan kepada bukti-bukti yang telah dikemukakan setakat ini, pendakwaan telah membuktikan bahawa terdapat kes prima facie. Apa maksudnya? Sebab saya tengok dalam komen media sosial ramai yang kata prima facie ni. Maknanya hakim telah mengatakan bahawa ada kes untuk dijawab. Sebab itu beban adalah
kepada Datuk Seri Zahid untuk memberi keterangan bahawa beliau tidak bersalah berdasarkan pertubuhan-pertubuhan tersebut. Maka you are asked to enter defense lah untuk membela diri. Tetapi di sini setelah ada kes prima facie, setelah pendakwa raya sendiri yang dilantik oleh Peguam Negara bawa kes, ada kes prima facie, Zahid kena jawab, kena bela diri, tetapi Peguam Negara telah memutuskan dengan budi bicaranya untuk tidak meneruskan pendakwaan yang mana beliau berhak melakukannya di bawah Perlembagaan Persekutuan. Dan apabila Peguam Negara telah memutuskan untuk tidak meneruskan pendakwaan tersebut, tangan mahkamah terikat. Mahkamah tidak tentukan. Mahkamah tidak mempunyai kuasa untuk meneruskan atau mendakwa individu tersebut lagi selagi pendakwaan tidak bawa semula ke mahkamah sebab DNAA, discharge not amounting to acquittal. Peranan mahkamah selepas Peguam Negara memutuskan untuk tidak meneruskan pendakwaan adalah sama ada bagi DNAA ataupun dilepaskan tanpa dibebaskan ataupun dilepaskan dan dibebaskan. Tapi dalam kes ini mahkamah telah pun setuju dengan permohonan daripada Peguam Negara DNAA. Tapi dalam kes Mahyudin, nak ringkaskan cerita ni, mahkamah telah menolak pertuduhan yang dikemukakan oleh pendakwa raya. Mahkamah telah memutuskan dalam kes Mahyudin, pertuduhan tersebut antara lain cacat kerana maklumat atau elemen-elemen kesalahan dalam pertuduhan tersebut adalah tidak mencukupi. Dalam erti kata lain, dalam bahasa mudah, mahkamah telah membuat penemuan bahawa pendakwa raya gagal untuk menunjukkan bahawa ada elemen kesalahan yang dilakukan oleh Mahyudin. Jadi langit dan bumi untuk pendengar keluar sekejap. Satu, mahkamah putuskan dalam Mahyudin punya kes, there is defect kepada prosecution punya kes. Memang ada masalah kepada pendakwaan yang dibuat. Tetapi dalam kes Zahid, bukan mahkamah yang putuskan. Ya, technically yes. Tetapi keputusan untuk menghentikan proceeding adalah kuasa mutlak Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan. Soal di sini Syaril adalah sama ada Peguam Negara dapat arahan ataupun tidak. Tapi walaupun kita tak boleh membuat tuduhan, tapi come on, kita tidak lahir semalam lah Syaril. Ya. Dia tak lahir semalam. Dan apa yang KJ jelaskan tentang perbezaan itu agak mudah untuk dipaham bagi sesiapa yang objektif membaca fakta. Tapi biasalah yang mahu mempertahankan ataupun mahu membahaskan perkara ini lagi, dia masih mencakap ini adalah isu comms, KJ. It's not comms. It's not a comms issue. This is the product. Sebab saya tengok dalam media sosial, mulalah dia penyokong-penyokong kerajaan perpaduan yang betul-betul totok ni, dia nak salahkan kata kenapa tak ada naratif yang tepat, tak ada penjelasan daripada AG lah, tak ada penjelasan daripada penerangan, Jabatan Penerangan lah, JCOM lah. Dia nak explain apa? Nak jelaskan macam mana Syarif? Sebab kepada rakyat, bila dah ada prima facie case, belalah diri. Take it to the end. Kenapa bila dah ada prima facie case, pendakwa raya sendiri tarik balik kes tersebut. Ya. Dan dia orang kata sebab ada legal representation dan sebagainya. Sepatutnya benda-benda ni dah dilihat sebelum ini. Apa benda baru yang you nak gunalah dalam pembelaan? Guna dalam pembelaan. Kenapa nak kata ada legal representation, ada surat yang dihantar kepada Peguam Negara? Apa surat dia? Apa fakta-fakta baru dia? Dan dia tak mengubah hakikat prima facie tu. Tidak mengubah. Tak mengubah hakikat. Apa prima facie. Whatever memo ke whatever yang dia cuba hidupkan semula cerita tu, prima facie was established. So nak tutupkan apa cerita legal case ni lah, Syaril. Ya, memang betul lah. Ada yang kata ini strategi realpolitik. I'm getting sick of this word realpolitik lah, Syaril. Ini orang yang baru belajar perkataan realpolitik ni, apa benda pun dia guna alasan realpolitik. Come on. Stop using dia realpolitik. basically matlamat menghalalkan cara. Matlamat realpolitik, guys, not real politik. Okay. And in any case, saya nak cakap bahawa dia orang kata ini realpolitik sebab DNAA, maksud DNAA discharge not amounting to acquittal. Dia boleh dituduh kemudian. Come on lah. Ini pun pada hari tersebut semalam, hari Isnin, Peguam bela Zahid trying to still get discharge
with acquittal. Ya. Dan saya rasa dia tak akan dituduh semula lah untuk benda ni. And the one thing, Syaril, dan saya tengok apa komen yang dibuat oleh Hakim Datuk Colin Sequeira, this is a colossal waste of funds. Ya. Dan juga membazir masa badan kehakiman kita. Bukan senang nak dapat hakim untuk mendengar proceeding dan sebagainya. Ada banyak lagi kes. You wasted time. You know, how many months? How many years? Berapa tahun? Dan akhirnya, berhenti. Dan ada tanda tanya, Syaril, sebab saya tak nak speculate lah. Tapi tanda tanya dia, sebab Datuk ni Tan Sri, Datuk Idrus Harun, bekas ni ataupun peguam negara, dia dah cuti dah minggu lepas. Datuk Terry Rudin, Solicitor General yang akan jadi peguam negara, dia hanya akan masuk office minggu ni kalau tak silap saya. So, siapa yang telah memberi arahan tersebut? Real politik. Untuk memastikan ada kelompongan, so we can't say. So this was either is a fantastic convenient coincidence ataupun kita tahulah the script is the script. Tapi KJ, I want to go back. Shall we go for break first? Because I mean this is a bit tense, and then we can pick it up again. Okay. Kita belum selesai isu ni Kita akan kembali selepas break ni. Kembali ke episod 47. Keluar sekejap. KJ, akan ada yang tanya kenapa we are worked up, kenapa kita merasakan begini, adakah ni adalah personal. Saya fikir maybe we should devote some time lah kepada apa sebenarnya menyebabkan kita merasakan sebegini. For me personally, KJ, we went through this masa 1MDB. I don't know if this is too touchy to talk about. No, let's talk about it. I was a junior politician at the time, Exco Pemuda under you. You were far more prominent. But in our different ways, saya ada rasa sedikit kesal that we were not brave enough. That, I can hide and say I was a junior Exco, nobody knew me. Saya adalah bersuara apabila the age diharamkan ataupun dibentikan, macam-macam perkara yang berlaku, and we spoke up against it. But in the end, if I'm honest to myself, I folded. We folded because we took the convenient option ke, we wanted career development ke, I don't know, human. Dan bila berlaku apa yang berlaku dan kita lihat rosak kepercayaan orang kepada parti, kepada sistem politik dan kepada sistem governance tak berurus dalam negara, kita mengharapkan never again lah. So I think it's in that context sebenarnya yang kita kecewa melihat sesuatu ni berlaku. It has nothing personal against the man. Tak ada. Kalau dia bebas dan dia tak ada masalah. But it is not about that. It is about apa yang dah berlaku pada institusi. Dan again saya balik pada apa saya cakap tadi. This is PKR, Keadilan, Pakatan Harapan. You guys were supposed to be the one that kept us honest. But you guys sold out. You sold out. And now siapa lagi yang nak perjuangkan reformasi institusi dan sebagainya? Nobody will believe a single word you say when you talk about governance dan tata kelola dan tak berurus again. So where does Malaysia go from this? So let's move away from Zahid, the person. Where does Malaysia go from here? Saya setuju dengan Syaril. Banyak benda yang kita belajar daripada tindakan masa lampau dan saya pun tak terkecuali. Of course, bila saya cakap hari ni buat komen, sudah pasti selepas podcast ini diterbitkan nanti akan adalah yang merujuk kepada kononnya our silence and our acquiescence zaman 1MDB dan sebagainya. Fine, we own up to it. Itu memang benda yang kita akan rasa kesal selama-lamanya. Ramai yang tunjuk video saya dengan bosku di kedai mamak dan sebagainya. But I would like to think that I've moved on. Kita dah melaluinya. Semalam Syaril, saya pagi tadilah ada posting daripada sahabat kita Tengku Zafrul. Di IG dia. Dia terpaksa buat kenyataan yang dia kata alhamdulillah Datuk Zahid Hamidi telah dilepaskan, bla bla bla, all that lah. By the way, go on, but by the way, agak pelik dia yang buat, tapi timbalan presiden diam, naik presiden diam lagi. So I don't know siapa yang game Zafrul so buat benda ni. So saya tulis di situ,
saya mengandaikan kamu terpaksa tulis ni and if I'm right then blink twice. Macam dia dah jadi tebusan lah, you know. I wish I was blinking many times when 1MDB was happening. I mean, it's not coercion per se, macam Syariah kata lah, many things, you know. And then kita nampak benda ni sekarang ni. Dan you know, saya juga buat kenyataan tadi bahawa kita tengok parti macam DAP. Tak maaf cakap lah, ya. Kenapa saya call out DAP? Sebab DAP antara yang paling kehadapan dulu. Kata nak penjarakan Zahid, kata tak akan terima semua benda ni. And the lamest response they can come up with today is, oh, minta AG buat penjelasan. Macam-macam dia cakap tentang MCA dulu, running dog dan sebagainya. Well, look in the mirror now. Where are you? So ini bukan, ya macam Syarif kata lah, it's not personal, tapi kita reflect kepada apa, kita tengok kepada apa yang telah berlaku. Dan kita nak tahu Malaysia ni ke mana selepas ini. Sekiranya kita lupakan segala-galanya dalam 3-4 tahun yang akan datang, sejarah akan berulang, Syarif. Yeah. People will try this trick again. They will. Dan dia akan kata, oh dulu Anwar dia kitchen sink benda ni, so kita menang dulu, lepas tu kita kitchen sink lah. Kita campak sampah cepat-cepat, dan orang akan lupa. So saya rasa akan ada kesan Syaril, dan balik kepada isu DAP ni, the real test is going to be in Pulai. Saya kata DAP pun buat perkiraan politik, Syaril. They are not stupid. Walaupun dia kena kecam daripada saya dan sebagainya, dia orang tak bodoh, DAP ni. Dia tahu, dia buat apa benda pun 90% lebih pengundi Cina akan tetap sokong DAP. That's what I've concluded. So they know, bebaskan Zahid, buat apa saja pun that is unpalatable, boleh buat. Worst case kurang keluar mengundi, itu je. Keluar ni kurang turnout. Kurang turnout. That's what's going to happen. Dan tengoklah, Pulai kekal sebagai page atas sokongan daripada masyarakat pengundi Cina nanti. Okay lah, you can say whatever you want about me. You can say I'm the reincarnation of utusan Melayu dan sebagainya. Tapi I'm just stating facts lah. You know. Yeah. Yes, I mean politically DAP is in a strong position because of exactly apa yang kita pernah cakap banyak kali dan KJ ulang kat sini. Macam mana pun dia punya base tetap secure. Tapi ialah yang kita soal kat sini dan kita pun tak ada jawapan, ialah apa yang jadi pada Malaysia lah. Dari segi macam KJ katakan, the entire political class akan dipandang serong untuk bergenerasi. And I don't have an answer. I don't know who the hero is. I don't know who the savior is. Because kita, you know, we are who we are. Some people like us, some people don't. And we're not saying we're the saviors. Okay, Syaril. At all, we're not saying that. Saya campak dimensi yang berbeza sikit kepada perbincangan ni lah. Sebab dah elok 20 minit kita bantai satu pihak. Saya nak cakap, okay, mungkin dulu ada satu kebangkitan rakyat, kemarahan rakyat. Saya merujuk kepada bersih dan sebagainya. Sebab ada alternatif yang mungkin orang nak bagi kepercayaan ya pada waktu itu. Bukan sahaja benci pada UMNO dan Barisan Nasional, tetapi mereka tertarik kepada alternatif yang lain. Tapi dalam keadaan hari ini, sepatutnya PN, I'm call out PN, Perikatan Nasional, dia grab opportunity yang ada dengan pendekatan yang boleh meyakinkan semua rakyat. Tapi kenapa contohnya Tan Sri Mahyudin sendiri, ini kita call out lah, ya, supaya kita tak dilihat sebagai pro PN whatever lah, ya. Dia buat kenyataan baru ni di pilihan raya kecil, saya tak pasti di Simpang Jeram ke di Pulai whatever lah, yang kata bahawa saya buat fatwa haram untuk mengundi Pakatan Harapan. Ya. I mean, yalah, okay, dia bukanlah seorang mufti ataupun seorang yang ada credibility untuk buat fatwa, memang betul lah. Tetapi Tan Sri Mahyudin tahu bahawa sekarang ni banyak isu 3R, dan dia tahu sensitivity orang Melayu ni berkenaan dengan isu agama, isu bangsa dan sebagainya. Bila menggunakan istilah macam tu, dia tahu apa yang dia buat. Dia tahu apa yang dia buat. Mereka tahu bahawa tidak ada alternatif, jadi dia berani buat perkara ini. Dan kalau itu realitinya, maka sedih dan juga rugilah bagi politik Malaysia.
Apabila sesebuah kerajaan berani buat benda yang melanggar prinsip sendiri kerana dia tahu alternatif tu tidak wujud. Alternatif untuk penyokong dia lari tu tak ada. We are talking about middle Malaysia lah. Tapi contention saya juga yang seterusnya adalah middle Malaysia ni yang gelanggang gelanggang pertengahan ni semakin kecil, ramai yang akan terpaksa pergi ke PN. Dan kita dah nampak orang Melayu dah ke sana dah. Dan kalau sekiranya lebih ramai orang Melayu ke sana, saya nampak hari tu saya kata di antara Pulai dengan Simpang Jeram ni, Simpang Jeram bahaya. Saya rasa dengan apa yang telah berlaku dengan Zahid, Simpang Jeram ni terbalik ni. Simpang Jeram terbalik. Let's talk about, enough about our reflections tentang apa yang betul tak betul. Talk about politics lah. We talk about politics dan kesan politiknya. So one is immediate kesannya adalah Simpang Jeram probably. Saya pun mula ingat 2-0. KJ cakap satu sama masa kita record last episode, tapi semenjak apa yang berlaku ni I think I can see why it's 1-1. Pulai pun saya still tak nampak lah, macam KJ katakan Pulai, undi bukan Melayu solid kepada the Chinese will save Anwar and Zahid in Pulai. Full stop. Correct. Because the demographics is too friendly for them. Not because demographics is friendly, it's because 90% of Chinese will just vote for PH whatever it is. Sure. Dalam keadaan itu KJ, selain daripada PRK dan sebagainya, ada yang mungkin real politik lagi ataupun this is not real politik lah, yang mungkin bagi hujah yang saya nak terang kepada KJ ni, yang saya ada dengar dia cuba nak sedapkan hati orang yang mungkin frust ataupun merasa down dengan apa yang berlaku. Dia kata mungkin ini langkah untuk minta Datuk Zahid meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO kerana dah selamat. Maka inilah masanya untuk orang UMNO sendiri minta Zahid step aside. One, I don't think that's going to happen because we know UMNO. Two, even if that's going to happen, that's not the point. Itu sekali lagi bukan caranya ataupun bukan benda yang boleh menghalalkan apa yang berlaku. But anyway, politically that's how they're spinning it. Nasihat saya kepada PHBN, alang-alang menyelup perkasam biar sampai ke pangkal lengan. Maksudnya alang-alang dah bebaskan Zahid, bebaskan Najib sajalah. At least dia ada nilai tambah kepada BNPH banding apa bosku dengan Zahid yang akan bagi nilai tambah kepada PHBN ni untuk mengekang gelombang hijau ni semua adalah Najib. What can this guy do? Kita dah tengok dah, dia tak ada nilai tambah pun. Alang-alang dah nak kitchen sink the whole damn thing and let Najib out. He will be more value add to you. You've already ended the innocence of Malaysia already. Kau kitchen sink semua benda lah. Kau buat grand amnesty yang I cakap tadi. Bila I buat grand amnesty punya cadangan tu dan I punya ISIS piece about Anwar Menjadi Lama, macam-macam lah. Kutuk I kata benda lah. Now you see. Now it's QED. Okay, kita akan break dan kembali selepas ini. Kembali ke Keluar Sekejap. Bagi penonton-penonton Keluar Sekejap, antara fungsi yang tak disebut lah Syahrir Hamdan kat sini adalah untuk mengimbangi the firebrand that is KJ. Ada masa saya berjaya, ada masa yang saya tak berjaya. Tadi sebelum break tu antara contoh yang saya tak dapat lah untuk calm him down because I think understandably KJ sangat-sangat passionate. Saya fikir understandably, I mean, I'm taking this personally or whatever. Saya fikirkan soal negara kita je. Sure, okay. So saya rasa benda tu on the record and clear. Tapi nak sambung perbincangan asal kita tadi tentang the politics of this lah. KJ mungkin secara emotional ataupun emotif mengatakan alang-alang keluarkan saja Datuk Najib daripada penjara. But I think apa yang KJ katakan itu tidak mustahil dari segi real politik dan dari segi apa yang akan berlaku. Andai kata kita dengar apa yang sedang berbunyi dalam UMNO sendiri, dah tentu penyokong-penyokong bosku akan kata finally Tok Zahid, well done, congratulations, you are free, but what about bosku, what about Najib? Dan that I don't think dia boleh kekang soalan tu lagi. Kerana dia dah dapat apa yang dia nak. Sekarang ni takkan dia lepaskan, dia biarkan bosku saja. So how much time will pass before perkara ni akan be resolved ataupun menyebabkan satu ketegangan yang
akan saya tak tahulah apa yang akan berlaku dalam UMNO, tapi akan tegang sangat-sangat sehingga Datuk Zahid sendiri akan diserang oleh penyokong bosku. Saya rasa dah mula dah, Syaril. Kalau kita dengar cakap-cakap dalam UMNO, harapkan pagar makan padi. No, dah keluar dah ayat macam tu. Yeah. Because yalah, bila kita cakap soal perjanjian sulit, real politik semua ni, mestilah sebahagian daripada perjanjian 4D chess ni adalah ke arah pembebasan bosku. Sebab bosku menyokong Zahid. Ya. Bosku telah memberi restu dan juga sokong pembentukan kerajaan perpaduan. Ya. Dan bila dah nampak member dah enjoy dah, aku masih lagi tersungkur dalam penjara, apa cerita? Ya. Kan? So it's coming. It's coming. Sama ada tahun ini ataupun tahun depan, saya pasti bosku tidak akan lama menjalankan hukuman yang sepenuhnya. Ya. Confirm. Agak-agak time tu penyokong Pakatan Harapan cakap apa? Mungkin dia akan lebih prepared dengan komunikasi dia. Dia minta penjelasan daripada lembaga pengampunan. Okay. So we wait for that. Ya, dia buat terkejut, buat marah. Jangan pertahankan benda yang tak boleh dipertahankan. Don't defend the indefensible. Dan kita minta AG ataupun lembaga pengampunan membuat kenyataan. Ya. Okay, but I don't know KJ, sama ada KJ rasa sesuai, but sebagai penutup pada section panjang ni, mula-mula kita nak bagi MVP pada orang lain. Dan KJ you can sanggah dia. Sebab let me explain to you why I think Datuk Seri Zahid Hamidi should be our MVP, KJ. You know why? Sebab dia menjadi presiden yang membawa parti yang hebat kepada parti picisan tak berapa banyak kursi? 16 kursi. 26. Sorry, 26 kursi. 26 kursi. 16 akan datang lah. Parti hebat, dia jadi presiden 26 kursi. Tapi dia berjaya salahkan Mak Yas Sabri, Syamuddin Hussein, KJ, Syaril, semualah disalahkan. So dia berjaya. Kemudian dia ada banyak kes. Dia lekat jadi TPM, babe. Jadi TPM. Orang lain semua gone. Kemudian orang nak lawan dia ataupun cakap buktikan bahawa you boleh jadi presiden lagi, kembalikan kepada perwakilan. Dia boleh buat deal dengan kerajaan dan dia menang free bersama dengan timbalan presiden. So block. Okay, dah power dah ni. Dia buang orang, dia sack orang, dia suspend orang. Kemudian dia akhirnya dapat apa yang diimpi-impikan. Setelah segalanya, setelah phone call, audio lah, kononnya ada sign untuk sokong Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri tanpa MKT punya blessing, semua dia dah buat dah. Orang defend dia, cover dia. Dia jadi presiden pada saat yang UMNO jadi parti picisan sekarang ni, yang mana kawasan Melayu UMNO takut bertanding, UMNO nak menang di kawasan bukan Melayu. Tapi semua gone, semua kalah ni. KJ out, Syaril out, Hisham out, UMNO gone, tapi dia lepas, babe. Dia MVP ni. Do you agree tak dia patut jadi MVP? Macam ni lah, Syaril. Saya rasa kita bagi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi MVP selama-lamanya. Kita tutuplah cerita MVP ni lah. Tak payah bagi MVP lagi. There's no more. Hari ni tuan-tuan dan puan, kita tamatkanlah MVP KS kerana tidak akan ada orang yang lebih MVP daripada Zahid. Hari ni MVP khalas, sadaqallahul azim. Kita just forget about this MVP business lah, because he is Thanos, the MVP forever. Power. Mamat ni power. MVP forever. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.